Allah, ittaqullaha usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita dapat bersama pada Ramadan tahun ini, dan alhamdulillah untuk kali ini saya akan mengajak muslimin dan muslimat, para pendengar semua, untuk kita sama-sama mulakan perbincangan kita ataupun pelajaran kita berkaitan dengan bagaimana kita menyambut Ramadan ini. Sudah tentu sepatutnya kita menyambut Ramadan ini dengan penuh rasa teruja, penuh rasa seronok. Kenapa saya cakap begitu? Kerana kita kena ingat ya, almarhum Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar, bila dia bercakap tentang al-iman billah, iman dengan Allah SWT, dan kita puasa ini memang disebabkan kita beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beriman dengan hari akhirat. Itu dalam konteks iman. Dan berpuasa ini salah satu dari rukun Islam. Kerana iman bukan sekadar apa yang ada di dalam hati, mesti dibuktikan dengan ucapan. Kita mengucap 2 kalimah syahadah dan ada perbuatan dia. Antaranya solat, antaranya yang kita lakukan sekarang, iaitulah kita laksanakan ibadat puasa pada bulan Ramadan. Jadi almarhum Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar, dia kata, bila kita beriman kepada Allah, maksudnya bila kita lakukan sesuatu amalan lillahi ta'ala, kan, kita nak puasa, kita ada sebut nawaitu sawma ghadin an adai fardhi Ramadan hadhihi sanah ada lillahi ta'ala. Lebih kurang begitulah. Barangkali ada yang lafaznya yang sedikit berlainan. Yang penting, mungkin dalam bahasa Melayunya kita biasa sebut sahaja, aku puasa esok hari, melaksanakan ibadat puasa Ramadan pada tahun ini tunai lillahi ta'ala. Pasal kita bukan qada, kita tak boleh qada puasa pada bulan Ramadan. Baik, yang penting bila kita melaksanakan ibadat puasa, sudah tentu seperti mana ibadat lain-lain pun kita kata lillahi ta'ala, maknanya milik mutlak Allah SWT. Jadi bila kita kata milik mutlak Allah SWT ini, kita kena serahkan kepada Allah itu dengan beberapa syarat, kata almarhum Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar. Dia sebut ada 7 syarat, saya tak nak sebut semua sekali, tapi yang penting salah satunya ialah kita serah dengan redha dan kita serah dengan rasa cinta kita. Saya ulangi, antaranya disebut ialah kita serahkan puasa kita kepada Allah dengan redha. Redha ni maknanya senang hati, tak ada komplain apa-apa, tak ada rasa tak puas hati, tak ada rasa satu persoalan kenapa, mengapa, tak ada. Kita terima redha dan penuh rasa cinta. Dan kita kena ingat ya, cinta ini merupakan salah satu dari syarat amalan kita diterima oleh Allah SWT. Jadi cinta ini, bila sebut kita cinta kepada Allah, sekaligus kita cinta kepada kurniaan Allah, ibadat puasa ini. Ataupun kalau kita sebut kalau pada bulan Ramadan, salah satu dari bulan yang Allah kurniakan kepada kita. Kerana kita faham ibadat puasa ini Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan juga kepada umat sebelum kita, umat Islam. Bila Allah kata kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, telah difardukan ke atas kamu ibadat puasa seperti mana telah difardukan ke atas umat sebelum kamu, ya. Jadi dalam ayat tadi tidak disebut dengan spesifik bila umat Islam dahulu yang sebelum kita, mereka diwajibkan berpuasa dan bagaimana cara pelaksanaan puasa, tempohnya bagaimana, kemudian dipanggil package yang ada dalam ibadat puasa itu bagaimana, itu kita akan bincangkan nanti insya-Allah. Yang penting Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita ibadat puasa ini, dan ibadat ini Allah telah tentukan berlaku pada bulan Ramadan. Jadi apa perasaan kita? Isu sekarang ialah apa perasaan kita? Kita kena ada rasa redha dan rasa sangat gembira. Kerana Allah SWT sebut dalam satu hadis, Nabi sebut, ya. Nabi kata la yu'minu ahadukum, tidak
sempurna iman seseorang tersebut. Hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Sehinggalah Allah dan Rasulnya, mereka cinta kepada kedua-dua ini lebih dari mereka cinta dari yang lain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut cinta ni banyak benda cinta. Antara yang Allah sebut tentang perasaan cinta, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Contohnya kita cinta pada isteri, cinta pada anak-anak, cinta sayang kepada harta benda dan sebagainya. Tapi di sini isunya kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus kita cinta kepada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil di sana ada benda yang Allah beri sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita diajar bila kita menerima ataupun melihat apa sahaja kurniaan Allah untuk kita berdoa sambil kita berkata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, apa yang kau ciptakan ini, engkau kurniakan ini tidak ada batil, tak ada sia-sia dia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Maha suci engkau dari kesia-siaan, dari benda yang tidak ada manfaat. Mustahil. Mustahil. Jadi Allah beri dengan sesuatu yang memang penuh dengan manfaat, kebaikan untuk kita semua. Subhanaka faqina azabannar. Di hujungnya kita sebut, kita berdoa kepada Allah, maka dengan perasaan cinta ini jagalah kami dari api neraka. Allahu Akbar. Itu kita akan bincangkan kenapa kita berpuasa nanti. Yang sekarang ini yang kita nak sebutkan dahulu, bagaimana perasaan kita nak menyambut bulan Ramadan. Kita berada dalam bulan Ramadan ini biar dengan penuh perasaan kita cintakan Ramadan, kita cintakan Allah Subhanahu Wa Taala. Biasalah, saya suka juga kadang-kadang kita buat perbandingan, kerana dalam Islam kalau kita baca Quran sendiri pun ada masa-masa Allah buat perbandingan. Kadang-kadang perbandingan dengan pokok, kadang-kadang ada perbandingan dengan haiwan, untuk memberi peringatan. Allah buat perbandingan orang yang pikul, terbabit dengan kitab, kemudian meninggalkan ajaran kitab, mereka ini seumpama keldai contohnya, supaya masing-masing dapat memahami realiti kehidupan kita. Begitulah dalam konteks cinta ni saya nak buat perbandingan. Contohnya, bila kita kahwin, maaf ya, saya sebut kepada yang belum berkahwin tu, mudah-mudahan Allah mudahkanlah nanti insya-Allah untuk berkahwin. Bila kita nak berkahwin dengan seseorang, sama lelaki kepada perempuan, perempuan lelaki, bila kita bersama dengan isteri ataupun suami, maka package yang ada pada suami dan isteri itu semuanya kita cinta. Rambut dia kerinting ke, rambut dia lurus ikan mayang ke, mata dia sama ada mata tu hitam ke, warna coklat ke, ataupun kalau ada yang bernasib baik boleh berkahwin dengan orang asing mata biru atau hijau ke. Allahu Akbar. Yang penting kita rasa cinta. Kita rasa cinta. Cinta itu mesti keseluruhan. Maka begitulah bila kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala beri, kita mesti ada perasaan cinta. Dengan sebab cinta ini kan kepada Ramadan, cinta kepada Ramadan dan berpuasa ini, kalau kita baca sedikit cerita berkaitan dengan bagaimana para ulama salaf dulu, dalam golongan para sahabat, golongan tabi'in contohnya, diriwayatkan mereka ini kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum syahr Ramadan. Diberitahu kepada kita, mereka ni betapa rindu cintanya kepada Ramadan dan berpuasa ini sampai 6 bulan mereka berdoa hari-hari. Berdoa hari-hari. Bayangkan. Menjadi amalan dalam masyarakat kita, kalau muslimin-muslimat sedar, terutamanya yang pergi sembahyang di masjid surau, kerana biasanya imam yang baca. Kalau sembahyang sendiri kat rumah tu rasanya barangkali payah sikit nak baca, kadang-kadang tak perasan, tak sedar, tak tahu nak doa itu pun kan. Yang penting ada satu doa yang dibaca oleh imam selepas solat. Antaranya dia kata, Allahumma barikna fi Sya'ban. Ya Allah, berikan keberkatan aku pada fi Rajabin wa Sya'ban. Kemudian bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maknanya tempoh 3 bulan ataupun 2 bulan sebelum Ramadan. 2 bulan sebelum pada Ramadan.
Tapi kalau kita baca cerita para salafus salih dahulu, mereka 6 bulan sebelum Ramadan itu mereka berdoa sampai masuk Ramadan. Mereka berdoa supaya Allah sampaikan agar mereka dapat. Bayangkan orang yang sekali lagi kalau saya buat perbandingan ni, bila dia terpisah ataupun berjauhan dengan isteri, suami, anak-anak, ahli keluarga dia, terutamanya zaman kita sekarang kan, kerana kita dah ada telekomunikasi yang begitu hebat zaman sekarang. Sekejap-sekejap boleh telefon, pagi telefon, tengah hari telefon, malam pun sebelum nak lelap mata pun sempat lagi. Pasal apa? Itu menunjukkan tanda rasa cinta kita, rindu kita kepada Allah SWT. Begitulah Ramadan. Kerana Ramadan dia datang cuma sebulan dari setahun. Maknanya bila dah habis Ramadan, kena tunggu 11 bulan baru datang bulan. Ini bukan seperti solat. Kita tak nak bincanglah bagaimana rindunya golongan para salaf dengan solat, sehingga kan kita ada satu hadis yang Rasulullah SAW memberitahu kepada kita dengan sabda Rasulullah yang bermaksud ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah ketika berada di padang mahsyar nanti. Antaranya mereka yang hatinya bergantung dengan masjid. Maknanya rindu nak masuk masjid. Kalau boleh tak nak keluar masjid. Jangan sampai tak keluar masjid pasal kita ada kerja-kerja dalam konteks untuk keperluan duniawi. Yang penting yang kita nak sebutkan di sini itulah perasaan. Dan sebab itu saya tutup untuk kali ini. Ada satu hadis Rasulullah SAW pernah sebut, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Siapa yang cinta, teruja, seronok sangat, rindu nak jumpa Allah, Allah pun akan rindu, seronok, teruja nak jumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ahu. Maka siapa yang benci, tak mau jumpa dengan Allah, tak ada terasa teruja, tak ada terasa seronok, maka Allah pun begitu. Allah akan balas kita seperti mana kita berperangai kepada Allah SWT. Jadi itu yang mampu saya sebut pada kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah Ramadan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Inggeris Auto Sendirian Berhad. Maklumat lanjut layari bmw-inggerisauto.com.my. Lebaran kali ini lebih bermakna bersama Inggeris Auto. Raikan Hari Raya dengan sebuah BMW yang eksklusif dan bergaya. Bukan itu sahaja, nikmati rebate tunai sehingga RM35,000. Kunjungi bilik pameran Damansara atau Puchong atau tinggalkan nombor telefon dan alamat anda di bmw-inggerisauto.com.my. Wakil kami akan menghubungi anda untuk menjadikan impian anda satu kenyataan. Untuk tempoh terhad sahaja, tertakluk terma dan syarat. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kapsul tafsir Al-Quran ini dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah atau mengerjakan sembahyang. Dan makanlah serta minumlah dan jangan kamu pula melampau. Sungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang melampaui batas. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, Allah memerintahkan kita supaya berpakaian dengan cara yang terbaik tatkala kita pergi beribadah, khasnya di masjid. Seperti dalam hadis Muslim, perintah ini bertujuan menyalahi kelakuan manusia pada zaman jahiliyah, yang mana pada ketika itu manusia bertawaf di Kaabah dalam keadaan tidak berpakaian. Untuk itu cuba kita lihat pakaian kita bila kita ke masjid. Kadang-kadang kita lebih suka berhias bila pergi tempat-tempat tertentu, ke majlis tertentu, bertemu dengan manusia. Sedangkan bila kita ke masjid, kita lupa untuk berhias dan berpakaian cantik untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi perintah dalam ayat ini ialah makan dan minum tanpa melampaui batas. Inilah bukti bahawa Islam merupakan cara hidup yang paling ideal, yang mementingkan kesederhanaan atau kita panggil sebagai wasatiyah. Dalam semua hal termasuk makan, minum, kita disuruh menjaga prinsip ini. Makan dan minum berlebihan memang telah menyebabkan banyak masalah kepada kesihatan dan menyebabkan kita sukar untuk beribadah. Hadis Nabi SAW, makanlah
minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa rasa bongkak dan tanpa melampaui batas. Untuk itu, bersederhanalah dalam semua tindak tanduk kita. Semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kapsul tafsir Al-Quran itu tadi dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. Kamal & Kamal Pest Control, peneraju perkhidmatan kawalan serangga anai-anai Bumi Putra Islam sejak 1985, memenuhi piawaian ISO 9001 dan berlesen oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Pertama di Malaysia, inovasi kawalan anai-anai 7 tahun jaminan untuk perlindungan kediaman anda. Kamal & Kamal sedia dihubungi di 019-755-2625 atau di www.kamalandkamal.com. Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islam, semuanya di IKIM. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar ialah Masjid Negeri Johor yang terletak di Johor Bahru. Masjid ini telah dibuka rasmi oleh Sultan Ibrahim ibni Sultan Abu Bakar pada tahun 1900. Masjid ini diberi nama Masjid Abu Bakar sempena nama almarhum Sultan Abu Bakar Daing Ibrahim yang telah menitahkan pembinaannya kira-kira dalam tahun 1892. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar dibina pada 1 Muharram 1310 Hijrah bersamaan 26 Julai 1892 Masihi atas titah Sultan Abu Bakar. Ia terletak berhampiran Pejabat Majlis Agama Islam dan Istana Besar Johor Bahru, iaitu di atas bukit kecil di Jalan Tun Dr. Ismail menghadap Selat Teberau, menjadikan ia antara bangunan yang mempunyai pemandangan yang indah di Johor Bahru. Gaya reka bentuk bangunan di zaman kolonial bercampur pengaruh seni bina tempatan amat ketara pada reka bentuk bangunan Masjid Sultan Abu Bakar ini. Reka bentuk bumbungnya bercirikan seni bina Mogul dan tradisional dengan mengaplikasikan konsep bumbung limas. Dinding masjid pula mempunyai kemasan yang dihiasi dengan plaster berukir seperti yang digunakan pada tingkap, pintu dan tiang masjid. Panel-panel marmar di permukaan lantai masjid diimport dari Itali, manakala kaca berwarna di atas kubah diimport dari Venice. Keseluruhan bangunan masjid menggunakan konkrit sebagai bahan asas, manakala struktur bumbungnya disokong oleh kerangka keluli. Reka bentuk masjid ini hasil kreativiti arkitek dan jurutera tempatan Johor, iaitu Haji Butawif bin Haji Muhammad Arif dan Datuk Yahya bin Awaluddin. Masjid yang terbesar di negeri Johor ini mempunyai pengikat tiang yang diukir hasil adaptasi daripada seni bina klasik Timur Tengah seperti yang terdapat di beberapa buah masjid di Mesir, antaranya Masjid Kait Bey, Masjid Markob, Masjid Sultan Hasan dan Masjid Imam Syafi'i. Definisi hadis ialah aqwalun Nabi. Yang pertama ialah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah wa af'alihi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah taqriratihi. Takrir ini ialah pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sifat fizikal Rasul dan orang juga yang soleh ini adalah orang yang melakukan ibadat, orang baik, dan belum tentu dia itu adalah orang alim. Dan orang alim, orang yang mempunyai ilmu, belum tentu dia ni kuat melakukan amal ibadat. Sebab itu jangan kita mengukur keilmuan seseorang itu dengan amal ibadat. Oh, dia ni sembahyang tahajud banyak, dia ni rajin bersedekah, dia selalu puasa sunat, maka kita pun mengatakan dia alim. Salah. Kerana kealiman seseorang itu bukan diukur dengan pakaian, bukan diukur dengan amal ibadahnya. Kerana amal ibadah itu adalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan ilmu mesti kena amanah dengan. Dah faham hadis, baru dapat kita hayati dan praktikkannya. Ikuti segmen Mutiara Hadis setiap Jumaat jam 3.10 petang bersama Ustaz Bukhari Abdul Rahman. Mutiara Hadis memperkemas ibadah harian. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Seanggun bidadari menghadap ilahi, selesa terlengkung raudah. Dapatkan
dapatkan telekung Raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi. Mak dapat panggilan haji tahun ni. Tapi mak tak boleh nak jalan